Baik, Majlis Tindakan Kemakmuran Bersama MTKB berperanan untuk menentukan dasar dan strategi pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Mesyuarat pertamanya dipengerusikan Perdana Menteri semalam dan untuk memahami dengan lebih lanjut, kita bersama Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkaso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Tuan. Minta maaf tak dapat Skype. Tak apa, Prof. Masalah teknikal. Ya, baik. Pertama sekali, Prof, mungkin bagaimana kita boleh memahami peranan Majlis Tindakan Kemakmuran Bersama atau MTKB ini? Dua reflection saya bila saya lihat kenyataan media berkaitan dengan MTKB ini. Yang pertama, memang betul ada keperluan untuk kita recalibration ataupun rekalibrasi semula sasaran dan juga strategi apa yang termaktub dalam WKB, dalam Wawasan Kemakmuran Bersama itu. Ya, kerana kita tahu ketika mana WKB ini dibuat, dirangka pada ketika itu ekonomi kita tidak terkesan dan kita masih pada ketika itu tidak ada kita nak jangka akan berlakunya satu tsunami COVID-19 yang melanda Malaysia dan seluruh dunia. COVID-19 ini telah menyebabkan ekonomi kita terkesan sangat teruk sekali. Asas kita telah menurun dengan signifikannya. Jadi bergerak ke hadapan dan terutamanya tahun 2021 ini kita masih lagi bergelut dengan COVID-19 dan sudah ada keperluan di situ untuk rekalibrasi semula sasaran yang dibuat tersebut. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya lihat dari segi takbir urusnya, selalunya kalau kita lihat dari segi perancangan ekonomi ini, unit perancang ekonomi terutamanya mereka yang membuat pembangunan ekonomi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, ya. Terutamanya dalam rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia ke-13. Saya tidak pasti bagaimana dan apakah justifikasinya MTKB ini perlu ditubuhkan. Maksudnya saya nak sampaikan adalah kita ada EPU, jadi kita perlu gunakan EPU itu untuk mengkalibrasi semula ataupun membuat semakan semula kepada sasaran dan juga strategi WKB, kerana pada pandangan saya, pada pengalaman saya, hanya EPU dalam konteks ini yang mempunyai on record capacity dan juga maklumat dan juga cara kerja untuk perancangan dan semasa panjang ini, saya rasa ni. Ya, tetapi Prof, kita juga ingin memahamilah apa agaknya yang harus dilaksanakan, mungkin bila dan juga apa tiga fokus utama MTKB ini? Pada pandangan saya, pada ketika ini fokus utama WKB adalah pertama adalah untuk memberi maklumat kepada Perdana Menteri dan juga yang berkenaan bagaimanakah ataupun apakah WKB dahulu yang termaktub dalam buku WKB itu mampu dicapai pada 2030. Kalau tak mampu dicapai 2030, apa yang perlu dibuat sekarang ini untuk bergerak ke hadapan? Adakah perlu adanya perancangan strategi semula ataupun melihat semula sasaran tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dilihat juga adalah bagaimana untuk memastikan perancangan 10 tahun ke hadapan ini, daripada 2021 ini dan hingga 2030 ini, dan tempoh ini akan melibatkan dua rancangan Malaysia, rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia ke-13. Bagaimana ke semua benda ini boleh diterangkumkan bersama, boleh diselaraskan supaya kita mencapai satu sasaran yang kita mahukan. Prof, sekiranya perkara ini tidak dapat dicapai dalam jangkaan masa yang ditetapkan, apa yang perlu dilakukan seterusnya? Apa peranan seterusnya? Saya tidak pasti itu. Saya nak bercakap lebih berkenaan MTKB ini kerana bagi saya berpandangan bahawa adakah kita perlu MTKB ini kerana kita sudah ada EPU, kita dah unit perancang ekonomi yang memantau perkara-perkara ini yang melibatkan perancangan jangka masa panjang dan jangka masa sederhana. Jadinya saya tak tahu, pandangan saya lebih mungkin MTKB ini lebih ke arah kepada sebuah sekretariat yang akan
menasihati Perdana Menteri berkaitan dengan WKB ataupun sebaliknya, saya tidak pasti kerana seperti yang saya beritahu, kita juga untuk pengetahuan Syazwani, kita juga ada Majlis Kemakmuran Bumi Putra. Another council juga. Jadi saya kebimbangan saya melihat daripada pelaksanaan nanti ni, kalau kita lihat terlalu banyak dengan majlis-majlis yang berkaitan pertindanan tugas ini boleh memberi kesan juga kepada perancangan ekonomi kita. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ri yang merupakan Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkaso. Laporan lanjut akan kami bawakan dari semasa ke semasa.